Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini tengah kecoh berkenaan dengan pemberian e-wallet RM100 menerusi inisiatif e-Madani ke dalam e-wallet yang terpilih kepada mana-mana rakyat Malaysia yang melepasi kelayakan. Dan berdasarkan kepada laporan-laporan, e-wallet yang terlibat ialah MAE, Settle, Duit Now QR, ShopeePay dan juga Touch and Go, di mana RM100 ini akan dikreditkan ke dalam e-wallet masing-masing. Pertamanya tuan-tuan sekalian, saya ingin mengucapkan syabas terhadap inisiatif kerajaan ini, di mana antara lain kerajaan bertujuan hendak menggalakkan pembelian ataupun urus niaga secara tanpa tunai ataupun niltunai menerusi pemberian e-wallet RM100 ini, di mana kalau kita perhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengendali e-wallet ini, RM100 e-Madani ini hanya boleh digunakan untuk pembelian tanpa tunai ataupun niltunai secara pembayaran QR dekat mana-mana kedai secara in-store. Maksudnya kat sini tuan-tuan sekalian, anda tidak boleh menggunakan nilai e-wallet ini yang RM100 e-Madani ini untuk membayar secara online. Sebagai contoh, katakanlah anda membeli barangan Foodpanda dan anda nak bayar menggunakan e-wallet sebab anda dah ada RM100 lebih dalam baki e-wallet anda. Tak boleh. E-wallet itu hanya boleh digunakan untuk pembelian in-store sahaja. Dan bagi pengguna Touch and Go e-wallet seperti saya yang biasanya mempunyai aplikasi RFID, pelekat RFID itu untuk membayar tol, di mana RFID ini biasanya akan ditolak terus daripada baki e-wallet. Kalau saya nak gunakan baki e-Madani RM100 saya itu untuk tujuan demikian, iaitu untuk membayar tol menggunakan RFID, benda itu pun tidak boleh juga. Hanya boleh digunakan Touch and Go e-wallet RM100 e-Madani itu untuk membayar secara in-store. Tak kiralah anda beli dekat KK Supermart ke, ataupun anda beli dekat 99 Speedmart ke, ataupun dekat 7-Eleven ke, atau mana-mana saja kedai yang menyediakan QR untuk mana-mana aplikasi e-wallet tersebut, barulah anda boleh membayar menggunakan RM100 e-Madani itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun saya memang agak bergembira dan juga menghargai usaha kerajaan untuk memberikan RM100 e-wallet ini kepada rakyat Malaysia yang berkelayakan, tetapi tidak dapat tidak, tuan-tuan dan puan sekalian, saya merasakan bahawa kerajaan ini seolah-olah macam tak ikhlas nak bagi duit tu kepada orang ramai. Mana tidaknya, kau bagi RM100 je masalahnya bang. Tapi dia punya syarat, ya Allah, macam-macam. Banyak benar, dia punya pantang larang dia. Itu tak boleh beli, ini tak boleh beli, situ tak boleh guna, ini tak boleh guna. You kena guna macam ini saja. Baik, tak payah bagi kalau macam tu. Kalau kita kata macam ni pula, nanti datanglah pula anak-anak papa kata saya ni tak reti bersyukur. Kau tak reti bersyukur ke? Baguslah kerajaan dah bagi sebagainya. Berbanding kerajaan Muhyiddin lah apa dah sebagainya kan? The thing is tuan-tuan sekalian, bukannya kita tidak bersyukur. Kita bersyukur. Tetapi kalau nak bagi, bagi betul-betul. Kalau nak bagi, jangan banyak sangat pantang larang. Belum lagi kita cerita tentang permohonan untuk mendapatkan RM100 ini pun kena tunggu hingga 5 hari bekerja baru tengok approve ataupun tidak. Sudah. RM100 je pun kena tunggu 5 hari bekerja baru tengok boleh approve ataupun tidak. Macam mana cerita bang? Lebih baik kita buat macam BRIM dulu, ataupun ketika zaman Muhyiddin ada bantuan, dan kemudian macam STR sebagai contohnya, skim tunai rahmah. Bagi cash, masukkan, kreditkan dalam akaun bank masing-masing yang layak, dan dia bebas nak gunakan duit itu untuk buat apa-apa pun. Nak bayar hutang boleh, nak beli barang boleh, nak beli secara online boleh, apa saja. Dah duit tu duit dia kan, tak ada pantang larang. Better buat macam tu. Dan oleh kerana benda itu masuk dalam akaun bank pun, kebanyakan kita pun ada aplikasi perbankan internet mungkin, terutama dekat bandar lah. Dan biasanya kita pun dah biasa membuat pembelian secara nil tunai. Jadi tak ada isu pun kat sini. Tapi kalau mereka memaksa juga, ini tak boleh guna secara online, kena bayar nil tunai juga dekat mana-mana kedai runcit dan sebagainya. Sudah. Kita kenang nasib pakcik-makcik, makcik-makcik, orang kampung dekat luar bandar sana yang mungkin ramai di antara mereka yang mungkin tidak reti menggunakan smartphone, ataupun kedai runcit yang berdekatan dengan mereka tak ada langsung aplikasi QR untuk mana-mana e-wallet ataupun Duit Now. Jadi macam mana mereka ini hendak menikmati inisiatif yang dibuat oleh kerajaan ini? Sudahnya benda tak sampai ke golongan sasar. Yang dapat ialah mereka yang M40 sebagai contohnya kat bandar, sebab masing-masing ada smartphone, ada akses yang lebih luas untuk menggunakan kebolehan QR ini.
Tetapi pakcik-makcik dekat kampung sebagai contohnya kan, orang-orang luar bandar yang tak ada akses untuk semua ini, mereka menganga, tak dapat apa-apa. Jadi di situ pun sudah ada ketidakadilan dan juga tidak sampai kepada sasaran yang sepatutnya. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, walaupun inisiatif ini adalah bagus, walaupun niat kerajaan untuk menggelakkan pembelian serta urus niaga secara nilai tunai itu adalah tepat sekali, terutamanya ketika era zaman sekarang yang semuanya cashless ini, tetapi kena jalankan dengan perlahan-lahan. Pastikan setiap orang ada kemudahan itu. Pastikan akses itu dapat dinikmati oleh semua orang, bukan oleh golongan tertentu saja. Sudahnya, benda itu akan menjadi satu pembaziran. Duit ada, tetapi tidak diklaim sebab apa? Orang tak tahu nak klaim satu hal, orang tak boleh gunakan pun satu hal. Sudahnya ada banyak sangat lebihan. Jika banyak sangat lebihan yang tidak diklaim, siapa agaknya yang mungkin akan menyakau duit yang tidak diklaim itu? Itu soalan yang perlu kita tanyakan. Tetapi apa-apa pun, sekali lagi kita bersetuju dan kita rasa macam berterima kasih atas inisiatif kerajaan ini. Cumanya macam saya katakan tadi, kalau nak bagi betul-betul. Jangan nak bagi lepas tu macam-macam cekadak korang, banyak sangat kerenah, banyak sangat patah larang. Sudahnya rakyat, instead of mereka ambil RM100 itu, mereka akan tanyakan satu soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?